Gara-gara tergamak bersikap biadab dan mengganggu seorang wanita warga emas, 4 remaja ditahan polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video pada kali ini, kami akan membuat sedikit refleksi mengenai artikel yang ditulis oleh Syuhadaku Abdullah tentang budaya biadab resapi anak muda yang kini menjadi satu isu dalam kalangan masyarakat kita. Memang tidak nafikan bahawa akhlak mulia dan beradab sopan merupakan nilai-nilai semakin terhakis dalam kalangan remaja pada hari ini. Kekurangan penghayatan kepada rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, sedikit demi sedikit menyebabkan tingkah laku anak-anak muda pada hari ini semakin biadab. Hakikatnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ada menyebut bahawa dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang terpuji sebagai teladan yang baik untuk dicontohi oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya anak muda pada hari ini. Persoalannya, apakah punca dan cara untuk menangani budaya biadab yang telah meresapi anak muda? Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan artikel, penulis secara terang menjelaskan bahawa ibu bapa merupakan punca utama dalam keruntuhan akhlak remaja sekarang. Kelemahan ibu bapa dalam mendidik anak-anak menjadikan mereka kurang sopan dalam kehidupan seharian. Salah satu punca kepada budaya biadab anak muda adalah sikap ibu bapa kini yang memandang remeh perilaku tanpa adab dan mengambil keputusan untuk tidak membetulkan masalah itu. Sikap ibu bapa yang memanjakan anak-anak mereka dengan keterlaluan menjadikan remaja itu merasakan bahawa diri mereka selalu betul. Disebabkan itu, timbullah sikap sombong dalam kalangan anak-anak disebabkan cara didikan ibu bapa yang salah sejak dari awal lagi. Lebih teruk lagi apabila ada ibu bapa yang tidak dapat menerima teguran daripada orang luar untuk membetulkan anak-anak mereka. Teruk benar. Namun begitu, perkara ini dapat dibendung dengan beberapa cara yang boleh dilaksanakan oleh ibu bapa. Setiap masalah pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Jadi, dalam video ini, saya akan datangkan 2 cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa agar masalah anak muda yang semakin biadab ini dapat dibendung dan diselaraskan juga dengan rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Yang pertama, ibu bapa hendaklah berusaha untuk menjadi role model yang terbaik terhadap anak-anak. Ibu bapa juga perlu sentiasa menunjukkan sikap yang baik seperti menghormati antara satu sama lain. Cara ini perlulah dipupuk sejak awal lagi untuk membentuk jati diri yang kuat dalam diri anak-anak. Sebab kata pepatah, mengentur bulu biarlah daripada rebungnya. Yang kedua, ibu bapa hendaklah sentiasa mengawal anak-anak mereka dan tidak takut untuk memberikan sebarang hukuman sekiranya mereka melakukan kesalahan. Perkara ini sangat penting untuk tidak menjadikan mereka semakin manja dan untuk membetulkan kepribadian mereka untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Isu hangat yang disebut oleh penulis dalam artikel adalah mengenai krisis hubungan pelajar dan guru. Seorang ibu tidak berpuas hati dengan hukuman yang dikenakan kepada anaknya lalu membuat laporan kepada sembilan ibu tersebut. Inilah cabaran yang perlu dilalui oleh guru pada masa kini. Di samping tugas mereka untuk mengajar, mereka juga perlu memberikan pengajaran dalam bentuk yang lain. Namun, bukan semua orang yang bersetuju dengan cara itu. Masyarakat perlulah sedar bahawa guru adalah tempat bergantung para remaja untuk menjadi insan berakhlak tinggi seiring dengan kecemerlangan akademik. Namun begitu, guru juga perlulah bersifat lebih terbuka dan tidak memberikan hukuman berbentuk fizikal untuk memberikan kesedaran dan pengajaran kepada para pelajar. Guru-guru juga tidak boleh berada di takhut yang lama, iaitu beranggapan bahawa cara pengajaran yang biasa boleh dilakukan kepada remaja sekarang. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk membentuk sifat kesopanan dan kesusilaan dalam diri para remaja sekarang. Antara cara yang dapat saya cadangkan untuk menangani masalah ini adalah melalui disiplin dan ketegasan. Seperti apa yang disebut oleh penulis, cara fizikal bukanlah cara yang terbaik. Oleh itu, guru boleh memberi bentuk hukuman yang berbeza seperti membersihkan kawasan sekolah
di samping dapat memupuk sifat kasih sayang kepada sekolah. Seterusnya, semua guru perlulah diberi pendedahan dalam menangani disiplin pelajar yang sesuai dengan peredaran zaman. Realiti dunia sekarang memerlukan penglibatan semua guru untuk mewujudkan negara yang terpelihara dalam tangan generasi yang bersifat mulia. Kita sedia maklum bahawa perkembangan teknologi yang pesat pada hari ini dapat menyediakan maklumat hanya di hujung jari. Penggunaan media massa seperti internet sudah menjadi suatu kewajipan untuk anak muda sehingga ia mempengaruhi gaya hidup mereka. Ini secara tidak langsung menyumbang pada keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Contohnya, kurangnya pengawalan terhadap penggunaan internet akan menyebabkan anak muda sentiasa leka dengan gadget. Kesannya terdapat banyak kes di mana anak-anak tidak mendengar kata ibu bapa dan mereka berkelakuan biadab. Selain itu, penggunaan bahasa yang kasar dan kesat di dalam sebuah filem atau drama akan mendatangkan kesan yang buruk kepada kanak-kanak, di mana mereka akan mudah terikut dengan bahasa itu. Penggunaan ini juga akan memberi kesan yang buruk di dalam percakapan seharian mereka yang akan kedengaran biadab. Perkara-perkara sebegini akan melahirkan generasi yang kurang ajar dan biadab, serta ini adalah bertentangan dengan prinsip negara kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Namun begitu, secara keseluruhannya, media massa juga dapat memberi manfaat kepada penggunanya. Jadi, kita perlu melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini sekaligus menikmati kelebihan daripadanya. Pertama, berbalik kepada peranan ibu bapa seperti yang dinyatakan dalam artikel, ibu bapa perlulah mengawal penggunaan gadget yang berlebihan. Ibu bapa perlu sentiasa mengambil tahu tentang apa yang dikongsikan oleh anak-anak di media massa supaya mereka lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat dan bersosial di alam maya. Yang kedua ialah peranan institusi-institusi yang berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh mengadakan kempen di peringkat perdana seperti kempen penggunaan media sosial dengan betul. Pendedahan secara langsung ini dapat mengajar remaja tentang kebaikan dan keburukan yang boleh diambil daripada penggunaan media sosial. Remaja juga dapat mengetahui tentang kepentingan penggunaan media sosial yang sebenarnya untuk menjadikan mereka lebih bertanggungjawab. Kebedapan remaja sekarang yang menjadi-jadi kini banyak menimbulkan impak negatif dalam kalangan masyarakat. Kesan daripada isu ini menjadikan remaja sekarang kurang dipercayai dan selalu dilabel sebagai tidak matang dan juga tidak kompeten. Antara kesan yang akan dialami oleh masyarakat dalam masalah ini, masyarakat akan menjadi kurang kreatif kerana kekurangan idea yang bernas daripada remaja sekarang. Masyarakat akan sentiasa berada di takut lama dan akan sentiasa membuat kesilapan yang sama sekaligus membentuk sebuah negara yang mundur dan juga kurang harmoni. Begitu, jika masalah ini dapat dibendung, negara akan menjadi lebih maju dan akan dipandang tinggi oleh negara lain. Masyarakat juga dapat membentuk remaja yang berakhlak mulia dan berperibadi tinggi. Kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Keamanan negara juga dapat dijaga jika remaja sekarang sudah diberi didikan dan diberi kepercayaan sejak dari awal lagi. Jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Daripada kata-kata Saidina Ali radhiyallahu anhu telah menunjukkan bahawa jatuh bangun sesebuah negara bergantung kepada keadaan bakal pewaris kepimpinan negara kelak. Sebagai kesimpulan, kita mestilah mendidik anak muda masa kini untuk menjadikan negara tercipta kita aman dan damai.